Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Pak Rizwan dan terima kasih kepada semua ejen-ejen SBAI yang anda hormati lagi anda kasih sekalian. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung usrah muamalat kita. Sekejap Hari tu siapa ingat saya sampai kat mana itu? Yang ni kita dah bincang itu kan? Yang ni dah bincang. Dah kaedah penting muamalat. Yang ni? Nasib belum? Belum lagi. Belum okey. Jadi insya-Allah malam ni kita masuk kepada hukum asal muamalat. Jadi untuk maklumat kita, ulama ni kalau dia berijtihad nak tahu hukum satu benda, ialah dia mesti tahu dulu tentang hukum asal satu-satu benda. Sebab apa dia perlu tahu hukum asal satu benda? Supaya dia tahu mana dalil yang perlu dia cari. Mana dalil yang perlu dia cari. Jadi contohnya anda ambil, kalau hukum asalnya harus, maka dia tak akan ada dalil harus. Kebiasaannya dia akan ada dalil haram. Kalau hukum asalnya haram, maka kita perlu cari dalil harus. Itu dia punya basic lah yang anda boleh share pada malam ni, cara kita nak ijtihad, nak tahu sesuatu hukum. Sebagai contoh anda ambil, kalau hukum asal muamalat tu harus, maka jika tak ada dalil, maka hukumnya adalah harus. Kalau nak kata haram, bermakna kita perlu kemukakan kalau ada dalil haram, baru kita boleh kata haram. Okay, contohnya anda ambil macam contohnya kita kata makanan lah ataupun air. Air hukum asalnya harus, kecuali ada dalil haram. Maknanya ulama bila nak letakkan hukum satu benda, dia kena cari dalil haram pada benda tu. Jadi maknanya step yang pertama, dia kena tahu dulu apa unsur haram yang mengharamkan minuman. Contohnya anda ambil, minuman ni yang mengharamkan dia satu je, iaitu mabuk. Maknanya dari segi unsur dalaman ataupun faktor dalaman dia adalah mabuk. Faktor luaran, contohnya kita kata external reason, contohnya kita kata memudaratkan. Memudaratkan apa semua benda pun memudaratkan, mengharam lah, termasuk minuman. Jadi maknanya yang pertamanya tidak memudaratkan, yang keduanya ialah mabuk. Okey. Jadi mabuk merupakan unsur haram minuman. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, apa hukum minum katakan contohnya oat? Jadi kita nak tahu hukum minum oat ni, memang kita cari dalam kitab memang tak akan jumpa hukum oat ni. Jadi kita kena tahu dulu minuman ni apa hukum asal dia. Kalau hukum asalnya harus, okey, so maknanya kita nak letakkan hukum tu, kita kena cari unsur haram minuman itu mabuk. Maknanya minuman oat ni mabuk ke tak mabuk? Okey, kalau tak mabuk, maknanya hukumnya adalah harus, walaupun tak ada dalil yang kata harus. Tetapi bila tak ada dalil yang menyatakan haram, maka hukum asalnya kekal, iaitu adalah harus. Kalau kita tak jumpa dalil haram. Okey, so apa dalil harus dia? Iaitu tidak ada dalil haram, itulah dalil harus dia. Okey, itu kalau kita kata minuman yang hukum asalnya harus. Contoh anda ambil kalau hukum asalnya haram, maknanya kalau kita nak letakkan hukum dia, kita mesti tengok kepada sebab-sebab yang mengharuskan. Okay, sebab-sebab yang mengharuskan. Contohnya kita ambil, duit orang asalnya haram diambil, kecuali ada dalil yang menunjukkan harus. Okey.
So maknanya kita ambil contoh, mari satu muamalat kita nak ambil duit orang ataupun kita jalan-jalan, kita jumpa satu beg yang penuh dengan duit. Boleh ambil ke tak boleh ambil? Jawapannya ialah tak boleh ambil dulu. Sebab apa tak boleh ambil? Sebab itu duit orang. Duit orang hukum asalnya adalah haram diambil. Kecuali ada dalil yang menunjukkan harus. Contohnya duit tu sebenarnya duit kita yang hilang. Okey, kita boleh ambil sebab itu kita punya. Ataupun duit itu sebenarnya duit kepunyaan orang yang nak beri ke kita sebab dia yang kita ambil upah dengan dia. Maka boleh sebab upah merupakan salah satu yang mengharuskan kita ambil duit orang. Tapi kalau duit itu kita tak jumpa dalil dia. Nak kata upah pun tidak, nak kata sewa pun tidak, nak kata jual beli pun tidak dan seumpamanya. Maka kalau tak ada dalil harus, dia akan kekal hukum asal iaitu haram, duit orang diambil. Itu penting kita nak kena faham hukum asal satu benda. Jadi maknanya ulama ni, kalau dia nak letak hukum satu benda, yang pertama dia kena tahu hukum asal. Yang kedua, dia kena tahu unsur-unsur yang mengharamkan hukum asal. Kemudian yang ketiganya, dia kena tengok unsur yang mengharamkan itu ada ke tidak pada sesuatu perkara yang nak disoal hukum dia. Jadi ringkas ceritanya, muamalat ni hukum asalnya adalah harus. Hukum asalnya adalah harus. Maknanya teknikal muamalat. Ambil duit orang, hukum asalnya haram. Tapi muamalat, contohnya kita nak kontrak macam mana, nak perjanjian macam mana, cara perpindahan wang macam mana dan seumpamanya, maka hukum asal teknikal muamalat adalah harus. Maknanya kalau kita nak letakkan sesuatu tu, hukum dia, maknanya kita kena cari dalil haram. Maknanya yang kedua stepnya ialah kita kena tahu apakah unsur-unsur yang mengharamkan sesuatu muamalat. Jadi maknanya kalau kita tengok, bila kita kata setiap hukum asal tu ada dalil. Sebab apa kita kata muamalat ni hukum asalnya harus? Sebabnya berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di muka bumi. Disebutkan ma fil ard. Ma ni maknanya sebarang benda. Termasuk teknikal muamalat, makanan, minuman, kenderaan dan seumpamanya. Ma ni semua benda. Kecuali ibadat dan seumpamanya. Itu dimanakan ma. Jadi maknanya Allah jadikan kita ni makanan. Allah jadikan kita ni binatang. Allah jadikan untuk kita ni minuman. Allah jadikan untuk kita ni idea untuk bertransaksi. Maka itu semua adalah termasuk dalam kategori ma dalam ayat ni. Maknanya Allah jadikan semua benda ni adalah untuk manusia mengambil manfaat, untuk manusia guna dan untuk manusia ambil benefit. Maknanya semua benda adalah harus. Kecuali, barulah dia mari, kecuali al-aslu fil asya' al-ibahah ma dalla dalilun, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal ni dia akan kekal di atas harus, illa ma dalla dalilun ala khilafih. Kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Maknanya hukum asal muamalah adalah harus kecuali ada dalil yang menunjukkan haram. Okey, apakah faktor-faktor yang mengharamkan muamalat? Ni yang kita kena, yang kita nak kena faham. Iaitu dalil yang pertama ialah riba. Yang pertama riba. Yang kedua gharar, yang ketiga batil. Ini 3 faktor dan 3 unsur yang mengharamkan sesuatu muamalat. Maknanya sesuatu muamalat kalau ada riba akan jadi haram. Kalau ada gharar akan jadi haram. Kalau ada batil akan jadi haram. Tapi kalau tak boleh buktikan kewujudan riba, tak boleh buktikan kewujudan gharar, tak boleh buktikan kewujudan batil, maka hukumnya kekal sebagaimana asal, iaitu harus. Ini dia punya kaedah dalam ulama berijtihad. Jadi sebenarnya benda ni ada orang kata level specialist. Tapi sebenarnya level awam boleh faham basic-basic. Penting untuk kita guna pakai dalam kehidupan kita seharian. Nak kenal halal haram dalam sesuatu muamalat.
Jadi sebab itu, kalau tak ada dalil haram, walaupun tak ada dalil harus, maka hukumnya harus. Contoh anda ambil tadi, apa hukum kita makan minum air ready? Apa hukum kita minum air oak? Apa kita minum air buah dragon? Ni semua tak ada dalam kitab. Okey. Jadi maknanya hukum asalnya adalah harus. Sebab apa harus? Sebab dia adalah termasuk dalam perkara sama ada minuman, makanan, muamalat dan seumpamanya. Jadi bila kita kata benda tu asalnya harus, nak kata haram kena cari ada riba ke, ada gharar ke, ada batil ke. Kalau tak ada semua benda ni, maka hukumnya adalah kekal harus. Ini dia punya kaedah dia. Okay. Jadi spesialis ni, pakar ni dalam bidang muamalah ialah sebenarnya orang yang betul-betul pakar dalam bab riba. Orang yang betul-betul pakar dalam bab gharar, orang yang betul-betul pakar dalam bab batil. Dia betul-betul kena riba, dia betul-betul kena gharar, dia betul-betul kena batil, maka dia akan jadi spesialis dalam bab hukum muamalat. Okay, itu satu sudut. Sudut yang kedua, selepas dia kenal faktor-faktor haram, yang kedua barulah dia kenal, barulah dia perlu kenal kepada realiti muamalat. Maknanya al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Nak tahu sesuatu hukum, kena tahu benda tu. Kalau tak tahu benda tu, macam mana nak letak hukum dia? Contohnya, kita ambil macam ni anda pernah bentang waktu kita buat roadshow hari tu. Contohnya anda tanya hari tu, apa hukum minum makan daun kok? Sebagai contoh. Jadi makan daun kok ni sebenarnya kita bukan tak tahu bab hukum halal haram. Masalah kita sebab tak tahu apa itu daun kok. Jadi bila tak tahu daun kok, tak tahu benda yang kita nak letak hukum, jadi walaupun kita alim bab hukum tapi tak tahu benda realiti yang kita nak letak hukum, maka orang tu juga tak boleh jadi spesialis dalam bab muamalat. Sama juga contohnya orang tu fasih bab riba, fasih bab gharar, fasih bab batil. Tapi bila nak letak hukum bank, dia tak tahu apa itu produk-produk bank. Kalau dia tak tahu apa itu produk-produk bank, dia tak boleh nak letak hukum berkaitan dengan perbankan. Orang yang pakar dalam perbankan pula tak boleh nak letak hukum dalam bab insurans, sebab insurans isunya tak sama dengan isu bank. Orang yang pakar dalam perbankan, orang yang jadi penasihat syariah bank kena takaful dan seumpamanya, tapi bila mari bab telco pula, belum tentu dia boleh jadi pakar, sebab nak letak contoh smart eye ni halal ke haram, cara compliant ke tidak, dia kena tahu operasi smart eye tu macam mana. Kalau dia tak faham operasi, macam mana dia nak tahu dalam tu ada riba ataupun tidak? Macam mana dia nak tahu dalam tu ada gharar ataupun tidak? Macam mana dia nak tahu dalam tu ada batil ke tidak? Jadi hukumnya, isunya bukan dia tak tahu halal haram, bukan dia tak tahu gharar, batil, riba. Tapi masalahnya ialah sebab dia tak tahu benda tu sendiri. Ana teringat satu kisah arwah kakak Ana dulu masa dia pergi ke Mekah tahun 80-an. Tahun 80-an ni komputer sangat baru. Di Mekah ni kalau sahabat tahu, Bukit Jiak. Bukit Jiak ni biasanya orang lama betul yang biasanya tak keluar daripada Mekah dah berpuluh-puluh tahun. Jadi ada seorang ni, orang alim jugalah di Bukit Jiak tu. Jadi rombongan kakak Ana ni pergi ke umrah pada waktu tu. Jadi Tok Syekh umrah ni bawa dah naik ke Bukit Jiak jumpa seorang tok guru ni. Jadi masa tu hangat isu komputer baru masa tu. Jadi masing-masing khilaf lah, komputer ni harus ke haram. Lepas tu akhirnya naik ke Bukit Jiak, tanya tok guru ni. Tok guru ni kata kalau benda tu tak memabukkan maka hukumnya halal. Kata tok guru tadi. Jadi hak orang tanya semua pening. Jadi tok guru ni ringkas ceritanya bukan dia tak tahu hukum halal haram tu, tapi masalahnya dia tak tahu komputer tu apa. Dia ingat komputer tu minuman. Tu dia kata kalau tak mabuk maka hukumnya harus, padahal komputer tu bukan minuman. Masa tu komputer ni baru sangat dalam alam kita Melayu pada tahun 80-an ni. Tu anda ambil contoh lah. Anda ambil contoh. Maknanya nak letakkan hukum satu benda, kita kena tahu benda tu secara spesifik dan tahu benda tu secara pasti.
baru kita boleh kata sesuatu tu hukumnya halal ataupun haram. Dan bila kita nak kata riba tu haram, gharar tu haram, batil tu haram, maka kita kena ada dalilnya. Dan di sini dalam slide ni kita boleh tengok jelas dari dalil dia riba. Contohnya jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Gharar dalilnya naha Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang daripada berjual beli secara lantaran batu dan secara gharar, yakni secara tidak menentu. Yang ketiganya batil, iaitu ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan seumpamanya. Ini antara dalil yang menunjukkan bahawa riba, gharar, batil hukumnya adalah haram. Jadi anda rasa sebab kita ada 2 slot pada malam ni, kita akan ada slot perkongsian daripada top agent kita, saudari Ustazah Juwariah yang akan share strategi dan pengalaman dia yang menjadi second top agent. Dulu pernah pegang top agent sekejap, lepas tu akhir Rozani potong balik, mungkin lepas ni potong-memotong lah. Jadi insyaAllah malam ni kita cuba ambil info daripada beliau, benda-benda yang dia boleh kongsi lah. InsyaAllah sama kita semua insyaAllah. Jadi sebelum tu anda mungkin akan jawab beberapa soalan. Mana tadi Farina? Ada di ruangan chat, Ustaz. Di ruangan chat? Bahagian atas. Okey. Boleh tengok soalan yang pertama. Ini soalan daripada Abang Mi kan. Okey, harap-harap insyaAllah kita bakal doakan Abang Mi semakin sihat insyaAllah. Yang Abang Mi baru buat operasi mati tak. Dan insyaAllah kita doakan Abang Mi semakin sihat untuk teruskan insyaAllah kerja-kerja amal kita insyaAllah. Jadi soalan yang pertama ialah apa hukum kerja peguam dan pegawai pemasaran pinjaman riba. Maknanya dia ni bekerja peguam untuk riba, betul Bukan kerjaya peguam tu sendiri, tapi maknanya dia adalah lawyer untuk transaksi riba dan dia adalah merupakan pegawai pemasaran untuk pinjaman riba. Jadi terima kasih Abang Mi untuk soalan yang pertama ni. Jadi riba ni sebenarnya hukumnya sama je. Katibuhu wa syahiduhu, hak tukang tulis, hak tukang saksi, hak tukang tolong, hukumnya adalah sama belaka. Itu sebagaimana hadis Nabi SAW. Jadi sebab itulah kalau jadi kerjaya peguam, elok akan jadi peguam untuk loan conventional. Kalau kita jadi pegawai pemasaran, kalau boleh janganlah bekerja untuk bank conventional sebab riba ni bukan saja hak tukang makan, bukan saja hak tukang terima, bukan saja hak tukang beri, tapi hak tukang saksi, hak tukang tulis semuanya adalah sama. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Yang keduanya, adakah perbankan Islam mahal dan zalim? Jawapannya ialah tidak. Sebenarnya perbankan Islam ni dia bukan mahal sebagaimana yang kita faham. Dia sebenarnya kadang-kadang mahal tu bukan disebabkan perbankan Islam. Tapi sekarang ni sebenarnya bank Islam lebih mahal tu. Untuk sekarang ni tak apa timbul lah. Kalau 15 tahun dulu betul. Dia ada isu berkaitan perbankan Islam ni terpaksa mahal disebabkan oleh risk coverage dia. Maknanya dia kontrak dia berisiko tinggi.
kontrak dia berisiko tinggi yang menyebabkan dia terpaksa letakkan harga mahal untuk cover risiko. Dia sebenarnya, in realitinya sebenarnya bukan lebih mahal. Sebab konvensional ni harga murah tapi orang tak faham kalau lewat bayar dia akan kena interest. Jadi pimai-pimai secara overall sebenarnya perbankan Islam dengan konvensional sama je. Cuma dalam perbankan konvensional depan tu nampak murah. Tapi kalau lambat bayar dia akan jadi mahal dan biasanya jarang orang yang bayar on time. Confirm akan ada yang bayar lewat. Dalam perbankan Islam dia harganya mati. Kalau lambat bayar pun dia tak akan naik interest dia. Itu beza antara perbankan Islam dengan konvensional. Jadi tak timbul isu perbankan Islam mahal, perbankan konvensional murah. Yang ketiga membeli aset yang dilelong. Okey, membeli aset yang dilelong hukumnya adalah harus. Dalam Islam dia panggil akad muzayadah. Tu dalam fiqh lah. Namanya akad muzayadah. Bahasa kita disebutkan sebagai lelong. Tapi lelong ni sebenarnya secara asalnya memang hukumnya harus. Kecuali di sana berlakunya unsur-unsur haram. Contohnya dia panggil syamtak dan seumpamanya. Syamtak ni termasuk dalam batil. Batil ni maknanya waktu lelong dia orang main harga. Contohnya bidder tu kita seorang je. Tapi oleh kerana pihak syarikat dia nak harga mahal, dia pasang seorang lagi. Lawan dengan kita. Tapi biasanya yang haram tu bukan bagi pihak kita yang membeli secara lelong. Tapi biasanya penganjur lelong yang biasanya buat benda-benda yang macam ni. Tapi secara asalnya beli secara lelong hukumnya adalah harus. Okey, yang seterusnya soalan Bami. Rumah terbengkalai, bank Islam tuntut bayaran. Wajarkah? Yang ini setakat yang nak faham, yang lately ni perbankan Islam rasanya tak berlaku dah. Yang rumah terbengkalai kena bayar juga sebab dia ada structure dia. Kalau dulu betul lah, sebab kalau masalahnya dulu, kita beli satu barang, biasanya benda ni berlaku dalam berlaku dalam apa panggil lah? Dia berlaku dalam yang betul lah rumah yang under construction. Dulu dia pakai kontrak macam murabahah. Murabahah ni contohnya kita beli satu benda, bukan dia pakai kontrak bai'inah. Bai'inah ni maknanya kita beli, contoh katalah kita nak pinjaman 10,000 untuk beli rumah. Dia saya katakan tapi kontrak kita bukan atas rumah tu. Kontrak kita beli dengan bank komputer, katakan. Komputer. Jadi kita beli komputer, kita jual balik kepada bank, dapat 10,000. Jadi 10,000 tu kita ambil duit tu, kita buat beli rumah. Jadi pinjaman tu bukan rumah sebenarnya. Pinjaman tu adalah komputer. Jadi kalau rumah tu siap tak siap, tu bukan cerita bank dah. Itu kontrak dulu. Tapi sekarang ni, macam rumah ni kebanyakannya pakai kontrak murabahah, ya, ataupun kontrak 2-3 cara lah, macam tapi boleh katakan kebanyakannya dia pakai kontrak murabahah. Jadi kalau kontrak murabahah ni biasanya dia tak akan jual rumah yang kalau tak siap. Itu yang latest lah yang nak tahu. Okey. Kemudian yang terakhirnya, okey, Abang Zul Hamzah. Kalau siapa nak beli rumah lelong, okey, boleh kontak Abang Zul. Okey, jadi yang terakhirnya ialah menggunakan harta haram untuk membina masjid dan sedekah. Okey, menggunakan harta haram untuk membina masjid dan sedekah ada 2-3 sudut. Satunya sudut orang yang ambil harta haram, kemudian harta haram tu dia buat sedekah, dia buat masjid, yang haram tu kekal haram, tetap dosa, dan dia sedekah kepada masjid surau tu tak akan menghilangkan dosa dia. Tetapi pihak surau masjid boleh menerima wang haram, contohnya riba, untuk disumbangkan kepada masjid. Tapi kalau orang tu memang dia terlibat dengan riba, sengaja ambil riba, sengaja pilih riba, riba tu tak akan dihapuskan dosanya dengan dia bersedekah. Itu ada hadis Nabi yang jelas. Nabi kata, Allah tidak menerima seseorang yang memberi sedekah daripada duit ataupun usaha yang haram. Maknanya dia tak dapat pahala, bahkan hukumnya tetap haram.
Tetapi kalau dia bertaubat, dia hanya perlu istighfar. Dia tak perlu ambil balik duit tadi dan pulangkan balik kepada bank sebagai contoh. So maknanya dalam bab tadi hukumnya haram kepada orang yang memberi sedekah, pihak masjid dia boleh terima wang yang bersumberkan daripada sumber yang haram. Okey, itu ana rasa 5 soalan Abang Mi dan ana rasa insya-Allah dapat menjawab. Kalau kata ada soalan tambahan ataupun ada lanjutan soalan, dipersilakan. Okey, baik. Jadi kita buka kepada soalan. Jika ada sahabat-sahabat lain untuk nak ajukan soalan, dipersilakan. Boleh buka mic ataupun beri ruangan chat. Assalamualaikum Ustaz. Okay, nak tanya berkenaan dengan hak tadi lah. Ustaz kata riba tadi kan. Macam anak dia rasuah lah kita katakan. Jadi dia terima rasuah ni sebab dapat pelanjutkan. Macam mana? Nak tanya hukum. Boleh ulang sekali lagi? Nak tanya hukum itu sama tak dengan hukum riba yang Ustaz terang tadi, sebab anak rasa macam sama tapi lebih baik tanyalah kan dah dibuka ni. Anak yang kerja ni lah, kita tahu projek-projek perumahan lah juga kan, jadi dia luluskan projek adalah dapat macam rasuah lah juga kita kata di situ. Dan duit rasuah tu dia hantar balik kampung kat mak ayah dia yang dah tua lah. Okay, dia hantar, tak boleh dia hantar duit tu, duit rasuah dia tu kan, jadi maknanya duit bersumber haram dia tu. Bila mak ayah dia terima duit tu, dan mak ayah ni pula berinfak ataupun sedekah, rajin duk pergi sedekah, pergi kelas mengaji, pergi kuliah, semua duk rajin tabung-tabung mengaji. Jadi mak dia bersedekah tu tetap ada pahala atau macam mana? Ada kaitan tak dengan mak dia tu? Okey, Ustaz boleh jelaskan semua dengan hukum riba ke macam mana? Okey, terima kasih. Yang pertamanya orang yang ambil rasuah tadi hukumnya tetap berdosa. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, mak ayah tadi dia tak sama dengan institusi macam masjid dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab dia hukum dia panggil tabaddulul yad ka tabaddulul hukm. Dia berubah tangan, dia akan berubah hukum. Kalau anak beri kepada mak, dia tak berubah tangan dari segi hukumnya. So maknanya kalau anak beri kepada mak, dia tak berubah tangan. Tapi kalau contohnya kalau yang ambil rasuah tadi dia beri kepada masjid, maka dia akan berubah tangan. Kecuali kalau mak tu tak tahu duit anak bagi tu adalah rasuah. Jadi mak yang tak tahu tadi, dia sedekahkan duit tadi, insya-Allah mak tu akan dapat pahala. Mak tu tak berdosa sebab dia tak tahu. Tapi kalau mak tahu, mak ambil juga duit rasuah yang diberikan oleh anak dia, yang mana anak dia dia tahu anak dia tu ambil rasuah, maka mak akan terlibat sekali, dan pahala dan sedekah dia tadi dia tak akan dapat pahala. Sebab dia terlibat sekali dengan benda yang jelas haram, yang sepatutnya dia boleh elakkan benda tu sebab dia bukan pihak yang ketiga sebagaimana masjid, surau dan seumpamanya. Cuma begini, dia ada satu lagi perbezaan, iaitu masjid, surau, riba, contohnya lain, contohnya macam gambling, contohnya lagi macam macam katakan contohnya riba, gharar dan seumpama maknanya contohnya macam riba, gambling, dia tak sama macam rasuah. Sebab dia ada dua jenis haram. Satunya jenis haram yang dimiliki, jenis haram yang tak dimiliki sebagaimana mazhab Maliki sebut. Haram yang dimiliki ni maknanya ialah orang yang beri kepada kita tu dengan redha. Contohnya kita ambil, kita bekerja, bukan kita lah, orang tu kerja di kilang arak, kemudian hasil tu confirm haram. Jadi hasil kilang arak tu dia beri kepada mak dia bersedekah. Maka kalau mak dia tahu, maka dia kena cegah anak dia tadi, dan menerima duit tadi tidak ada masalah kepada mak dia, tapi dia kena cegah anak dia supaya cari kerja lain. Sebab duit tadi merupakan duit yang haram, tetapi haram yang dimiliki. Berbeza dengan duit rasuah, berbeza dengan duit curi, berbeza dengan duit kita kata rompok dan seumpamanya. Sebab duit tadi merupakan haram yang tidak dimiliki. Haram yang tidak dimiliki, bila mana bertaubat, dia kena pulangkan balik duit tadi.
Dia kena pulangkan balik duit tadi. Contohnya kita tahu duit itu duit rompok, kita kena pulangkan balik kepada pemberi, dan pemberi dia wajib pulangkan balik kepada orang yang jadi mangsa rompok, mangsa tipu dan seumpamanya. Ada pun duit yang haram tetapi dimiliki, bila dia bertaubat, dia tak perlu pulangkan balik duit tadi. Jadi sebab itu berbeza hukum antara ibu yang menerima duit haram yang tidak dimiliki dengan duit haram yang dimiliki. Tetapi duit haram yang dimiliki, sebagai contoh, anak dia kerja di kilang arak, dia beri, boleh terima tak? Boleh terima. Tetapi dia kena faham bahawa duit itu untuk yang akan datang dia tak boleh terima dah, ataupun dia mesti halang anak dia daripada menerima ataupun bekerja daripada syarikat yang haram tadi. So maknanya benda yang haram tu dia tak boleh halalkan dengan cara sedekah. Tetapi dia boleh halalkan dengan cara taubat sahaja kalau duit haram tu adalah haram yang dimiliki. Adapun haram yang tidak dimiliki, dia bertaubat, taubatnya caranya dia kena pulangkan balik duit tadi kepada empunya. Kalau dah tak jumpa empunya dah, contohnya duit itu dah lama dah dia tipu orang dan tuang orang kena tipu pun tak tahu bagaimana dah, maka duit itu tetap dia kena keluarkan daripada hak dia, dia kena keluarkan daripada pemilikannya. Contohnya dia beri kepada masjid, dia beri kepada surau, masjid surau boleh terima duit tadi halal, bayin, tetapi duit tadi dia tak boleh clearancekan ataupun dia cleansekan duit tadi dengan beri kepada mak dia, tak boleh. Sebab mak dia dia tak berubah tangan. Tu dari segi dari segi hukum lah, maknanya agak tidak spesifik sebab dia tengok case by case, situasi by situasi. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu lagi berkenaan dengan duit judi kan. Duit berkenaan dengan apa? Judi. Okey. Ini cerita lama lah, contohnya berapa tahun yang dululah lah Presiden Arwah tu. Dia si ayah ni masa muda-muda tu memang dia inilah kita kata akhlak dia kurang sikit dan berjudi dan sebagainya, dan memang dia menang lah loteri, dia pun menang, dia main judi dan hasil judi dia tu dia bina kekayaan dia. Awalnya dia buka kedai runcit kedai inilah kat kampung kan, contohnya kecil-kecilan, bisnes kecil-kecilan. Lepas tu dia buka kedai getah daripada hasil mahsul dia daripada duit judi tu. Lepas tu anak dia pula warisi perniagaan tu, dan sekarang dia dah roh, anak-anak dia ni semua kaya asal dia daripada kekayaan dia yang menang loteri tu. Jadi anak dia adalah bertanya cara bagaimana dia nak bersihkan diri dia tu. Adakah dengan cara dia buang kekayaan dia tu semula dari zero atau macam mana? Okay, Ustaz jelaskan sikit. Okey, syukuran, terima kasih Wardah atas soalan tadi. Dia kalau duit judi, yang pertamanya kena kategoriskan dulu sama adakah wang itu haram dimiliki ke ataupun haram tak dimiliki. Apa beza haram dimiliki dengan haram tak dimiliki? Haram yang tidak dimiliki ni maknanya ialah dia ambil duit daripada seseorang ataupun sesatu pihak, dan pihak yang diambil itu tak tahu, tak reda, dipaksa nak seumpamanya. Okey, maka tu haram yang dimiliki. Contohnya wang rompok. Rompok tu tuan dia beri secara sukarela tak? Tak. Dipaksa, letak parang nak seumpamanya. Atau wang tu curi. Maknanya tuan owner asal tu memindahkan wang kepada si pencuri itu secara rela tak? Tak rela. Kalau tak rela, maknanya duit itu haram yang tidak dimiliki. Maknanya kalau dia bertaubat, dia kena pulangkan balik semua duit tu kepada si umpunya asal. Okey. Itu makna haram yang tidak dimiliki. Adapun haram yang dimiliki, maknanya pemunya asalnya beri secara redha tetapi cara tu tak diiktiraf oleh syariat. Secara persetujuan. Contohnya kita ambil riba. Riba ni haram tetapi dimiliki sebab apa? Sebab empunya asal tu dah setuju nak bagi kita kata interest tu kepada kita. Dengan pinjaman dan seumpamanya. Maka memang owner asal duit itu beri secara persetujuan. Maka tu haram yang dimiliki. Mana kalau bertaubat, tak perlu kita pulangkan semula Kalau riba ni dianggap sebagai haram yang tidak dimiliki sebab Al-Quran sebut jelas,
Dia kata apa? Dia kata fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau bertaubat kamu kena pulangkan balik dia punya interest dan kamu boleh pegang kamu punya capital. Tapi haram yang dimiliki ni ambil contoh macam contohnya macam orang tu kerja di kilang arak. Okey, kerja di kilang arak. Jadi dia dapat untung tu daripada peminum arak. Jadi peminum arak serahkan duit dia kepada penjual arak, kedai arak secara persetujuan, secara sukarela. So maknanya dia dianggap sebagai haram yang dimiliki sebab sumber kepada income dia walaupun sebagai driver ataupun sebagai kita kata bartender, orang yang kerja di bar, maka itu haram. Tapi haram tu kalau dia bertaubat dia tak perlu pulangkan balik wang itu kepada pembeli-pembeli arak. Itu sebagai contoh. Jadi masalah gambling ni, adakah termasuk dalam kategori haram dimiliki ke ataupun haram yang tidak dimiliki? Kalau dia termasuk dalam kategori haram yang tidak dimiliki, bermakna kapital asal tu dia kena pulangkan balik kepada si pemunya. Tetapi kalau haram tu adalah haram yang dimiliki, maknanya dia tak perlu pulangkan balik wang tu kepada pemunya asal. Cumanya dalam bab gambling ni, maknanya kalau kita ambil dari segi makna dan definisi, dia boleh pergi kepada dua makna. Maknanya kalau kita ambil contohnya haram yang dimiliki, dengan makna orang yang berjudi memang dia bersetuju daripada awal untuk beri duit kepada si pemenang. Okay. Untuk beri duit kepada si pemenang. Maknanya kalau kita ambil kategori tadi, maknanya kalau orang tu memang menang loteri, maknanya dia tak perlu pulangkan balik. Tetapi kalau kita ambil kepada hukum tadi, Ana punya pandangan, dia lebih kepada macam hukum riba. Hukum riba ni walaupun orang yang beri itu dengan persetujuan, tetapi asas kepada kontrak itu adalah asas yang tidak sah. Asas yang tidak sah maknanya memiliki harta orang lain secara jalan yang salah. Bermakna dia merupakan haram yang tidak dimiliki. Bermakna kalau dia bertaubat, dia kena pulangkan balik wang tersebut. Tetapi bila pulangkan balik, dia hanya perlu pulangkan prinsipal sahaja. Dia tak perlu pulangkan semua harta yang dia perolehi daripada hasil mahsul. Katakan contoh daripada judi. Anak ambil contoh. Dia menang judi katakan 100,000. Arwah ayah dia dulu. Daripada 100,000 tu dia buka kedai. Buka kedai maju. Ada 2 kedai, 3 kedai sehingga contoh lepas ayah dia meninggal, ayah dia punya perniagaan sekarang ni total kita kata value dah jadi 1 juta. Maka adakah 1 juta perlu dibersihkan ataupun 100,000 sahaja yang perlu dibersihkan? Jawapannya ialah hanya 100,000 sahaja yang perlu dibersihkan dan ada pun baki itu dia boleh pegang dan dia boleh kekalkan. Itu dia punya cara dia sebab dia berdasarkan kepada kaedah al-ghunum bil ghurum, maknanya kalau orang tu tanggung untung maka dia berhak dapat untung dan kalau berlaku kerugian dia kena tanggung kerugian, bermakna dia boleh ambil bahagian untung tersebut. Jadi maknanya benda yang lahir daripada asalnya haram daripada sumber judi, yang lahir itu adalah milik dia. Kalau dia bertaubat, dia hanya perlu bersihkan amount bahagian judi itu sahaja. Okey. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima Ustaz. Saya faham. Okey, sama-sama. Okey, Abang Zul ada soalan tu, bagaimana jika wang haram tu bukan wang yang diusahakan, contoh seperti faedah bank, kemudian disumbangkan duit hasil haram tersebut. Dia macam faedah bank. Okey, terima kasih Abang Zul yang bertanya. Terima kasih juga kepada Ustazah Wardah tadi. Jadi Abang Zul punya soalan, bagaimana jika wang haram tu bukan wang yang diusahakan? Jadi bagaimana jika wang haram tu bukan wang yang diusahakan? Contoh seperti faedah bank. Dia sebenarnya kalau kita ambil asas tidak diusahakan tu sebenarnya tak menjadi sebab haram. Sebab contohnya faedah bank tu dia mari daripada kita punya capital, sebab kita ada modal, kita letak di bank, kemudian dia bagi interest. Jadi maknanya dalam Islam dia tak jadi masalah. Contohnya kita letak wang, tapi wang tu atas nama mudharabah. Kita tak buat kerja apa pun, kemudian kita dapat dia punya persen untung. So maknanya untung tu adalah harus, walaupun kita tak buat kerja, tapi kita dapat income daripada modal yang kita mudharabahkan, laburkan dalam bank ataupun laburkan dalam sesuatu institusi. Jadi yang haram tu ialah bukan sebab tidak diusahakan.
kita dapat tu bukan sebab tidak berusaha. Tapi kita dapat tu mungkin contoh kontraknya riba. Okey, jadi kemudian disumbangkan duit hasil haram tersebut. Macam anda sebutkan tadi, kalau disumbangkan duit haram tersebut, dia tidak akan dapat pahala dan dia tidak akan dapat menjadikan interest yang haram tu jadi halal. Kalau dia nak bertaubat, caranya ialah dia ambil untung saja, yang interest tu kalau ikut sepatutnya pulang kepada bank. Tapi kalau pulang kepada bank ni maknanya bank boleh pakai pula, bank akan pakai pula untuk buat interest lain. Jadi sebab tu yang interest tu jangan bagi balik kepada bank, bagi kepada masjid, surau dan seumpamanya. InsyaAllah. Dia akan bersihkan dosa tapi wang tersebut tetap tak akan dapat pahala. Allahu a'lam. Okey, anda rasa mungkin masa dah tak ada pada mungkin kita pergi slot seterusnya, jadi anda suruh akan balik kepada Faris untuk slot seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.